弟兄姐妹，早安！早安！感谢主保护我们健康、平安度过每天的生活，有开心、有喜乐的心。我们都别忘了上帝的慈爱、怜悯和祝福。现在我们进入安静的心，来到主的宝座前，我们一起来敬拜、歌颂、赞美他。我们一起来唱：我的神，我要敬拜你。我们进入祷告。爱我们的天父，我们满心感谢你，你的慈爱宽阔高深，我们都领受了，享受了上帝的赐福恩典。今天我们又再来到主的宝座前，来敬拜、歌颂、赞美主，荣耀主名。主啊，你知道我们是罪人，我们不配的。首先求主接近我们一切的亏欠，让我们所祈求的蒙你的喜悦。等一下你两位仆人要传讲你的话，无论讲何方的，求上帝给他们上头来的聪明智慧，高莫他们的口舌，让弟兄姐妹听了清楚明白，能记在我们的脑海里和实行在我们的生活中。今天我们的智慧从头到结束交在主的手中，
求主带领掌权，如此祷告，奉主耶稣的名，阿们。在我们的生活中，我们不要惊慌，因为上帝有在我们的生命中，我们不怕孤单，有上帝同作伴，有上帝同走步，因为上帝的大爱永不变，他一直在我们的生命中。来吧，一起唱，只要有你在我们生命中。只要有你在我生命中，我就永远不惊慌。风雨那样大，旷野这样广，有你同在心平安。只要有你在我生命中，我就永远不孤单。有你同作伴，与你同作同，充满温暖不会寒。海水会干，树都会老，你的大爱永不变。高原为我受尽折磨，将我当作你心歌。海水会干，树都会烂，你的大爱永不变。爱情这般如何感谢，你说你主相接连。只要有你在我生命中，我就永远不惊慌。风雨那样大，旷野这样宽，有你同在心平安。只要有你在我生命中，我就永远不孤单。有你同作伴，与你同路走，充满温暖不会寒。海水会干，树都会烂，你的大爱永不变。高原为我受尽折磨，将我当作你心肝。海水会干，树都会烂，你的大爱永不变。爱情这般如何感谢，你说你主相接连。海水会干，树都会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。海水会干，树都会烂，你的大爱永不变。爱情这般如何感谢，一生与主相接连。海水会干，树都会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。海水会干，树都会烂，你的大爱永不变。爱情这
主相接连，恩情这般如何感谢？一生与主相接连。有了上帝在我们的生命中，我们能觉得很安稳，因为我们能依靠他，他是我们的救主，主耶稣，他住在我们的心中里，赐给我们享受祝福。今天有和委会牧师分享主的信息，有蔡玉长传道翻译。还没有听上帝的话之前，我们再唱一首诗歌，这一生最美的祝福。无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。
今天呢，我们思想一个问题：基督徒生活的更新。Saudara-saudara, hari ini kita akan memikirkan satu topik tentang pembaharuan kehidupan orang Kristen. 什么时候教会需要得做更新呢？ Pada waktu kapan gereja membutuhkan pembaharuan? 随时随刻都需要更新。 Setiap waktu, setiap saat itu membutuhkan pembaharuan. 以什么来更新教会呢？ Dengan apa ya gereja itu diperbaharui? 那就是需要用神的道来更新教会，除去教会受到四周围的尘灰所影响。 Itu perlu dengan firman Tuhan melakukan pembaharuan itu supaya debu-debu itu dihapuskan. 那下个礼拜呢是基督教里面一个很大的日子。 Minggu depan merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kekristenan. 4月31号，1517年呢是教会改教的日子。 Pada waktu Oktober 31 tahun 1517 itu merupakan hari reformasi. 为什么教会需要经历到这个改教呢？ Kenapa gereja harus menghadapi akan reformasi? 因为从第4世纪开始呢，教会呢从被迫害的那个地位转为成为国家的教会。 Karena pada awal abad yang keempat, kekristenan itu dari teraniaya sampai bisa berubah menjadi diterima sebagai agama negara. 政治和宗教呢就合在一起， Pada waktu itu politik dan agama membaur jadi satu. 彼此利用。 Mereka saling 教 memanfaatkan. 会利用政治，政治利用教会。 Gereja memanfaatkan politik, demikian juga sebaliknya. 结果什么事情发生呢？ Akhirnya apa yang terjadi? 我们看见了教会属灵的质量呢，信仰和生活呢不断的退后，教会越来越远离神。 Kalau kita lihat kualitas dan kuantitas daripada kerohanian gereja itu, iman, kekristenan dan hidup ya terus merosot. 教会越来越黑暗的时候， Pada waktu itu gereja makin lama makin gelap. 特别是在第14世纪到第16世纪， Khususnya pada waktu abad ke-14 hingga 16. 那个时候教会经历到一个黑暗的时代。 Pada waktu itu gereja memasuki satu masa kegelapan. 所以到第16世纪的时候，1517年4月31号， Maka sampai abad ke-16 yaitu pada tahun 1517 yaitu pada tanggal 31 Oktober. 那个时候德国呢就发生问题了，教会改教运动就发生了。 Pada waktu itu di Jerman terjadilah satu kegerakan akan masalah reformasi. 那我们看见到今天的教会呢， Kalau kita lihat kondisi gereja pada hari ini, 我们看见到教会也是一直走下坡， kita juga lihat bahwa gereja pada saat ini juga terus merosot. 有许多的教堂很大很漂亮呢，结果呢用作其他的用途，不是用来敬拜上帝。 Kita dapat melihat ya bahwa gereja sih bagus ya, megah, besar-besar. Namun gereja itu dipakai untuk kegunaan yang lain. 虽然我们看见到今天有许多教会呢，他的信仰正确，但是没有教会生活正确。 Hari ini meskipun kita melihat ada gereja yang memiliki kehidupan Kristen yang baik, namun tidak memiliki iman yang baik. 所以我们看见到教会呢又在走下坡。 Kita lihat lagi bahwa gereja itu terus merosot. 当教会有正确的信仰，没有正确的生活，那么这个教会呢，最后呢两样都失去了。
Kalau kita melihat pada waktu itu gereja memiliki kepercayaan, namun di dalam kehidupan mereka tidak menampakkan kekristenan dan imannya itu sehingga mereka terus merosot. 我曾经看见到一样事情， Saya pernah melihat suatu hal. 有一次呢，有一位教会的执事说， Ada satu kali ada seorang majelis mengatakan, 他说我们不可做假见证陷害人，这是第10节的第9节。 dia mengatakan bahwa kita tidak boleh menyaksikan yang palsu untuk mencelakakan orang, yaitu menyangkut dengan 10 hukum yang ke-9. 他说为什么这样讲呢？ Dia berkata, kenapa dia bicara seperti 不 itu? 可做见证假见证，若是陷害人，若不没有陷害人，那就没有问题。 Dia berkata, tidak boleh untuk menyaksikan kesaksian palsu untuk menjahati orang. Jikalau tidak menjahati orang, itu tidak masalah. 当我们抓住这一个理论的时候， Pada waktu kita memegang akan teori ini, 那么其他的经文呢，就受到很大的影响，被否决了。 maka kita akan menghadapi ayat firman Tuhan yang mempengaruhinya. 希伯来书第6章18节说什么呢？ Apa yang dikatakan oleh Ibrani 6 ayat 18? 在哪里说神绝不能说谎？ Di sana dikatakan Allah berkata, kalau iya ya hendaklah kamu katakan iya, tidak boleh berbohong. 耶稣自己也讲过这样的话， Yesus sendiri juga pernah mengucapkan 在 kalimat 马 ini 太福音第5章第37节， di Matius 5 ayat 37. 耶稣说什么呢？ Apa yang dikatakan oleh Yesus? 你们的话呢，是就说是，不是就说不是。 Katamu itu kalau iya katakan iya, kalau bukan ya bukan. 若是再多说的话，就是出于那恶者。 Tapi kalau lebih daripada itu berasal daripada si jahat. 所以圣经告诉我们，上帝是绝对的、清洁的，上帝是绝对不说谎的。 Maka dari itu hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah yang benar. Dia tidak pernah berbicara bohong. 那我们今天看一下，教会需要更新在那一些层面呢。 Mari kita lihat, kalau kita katakan hari ini gereja membutuhkan pembaharuan, di mana letaknya pembaharuan itu? 我特别强调在2方面， Saya menekankan ada 5 poin. 2方面。 2 poin. 第一方面呢是教义信仰这个层面，我们需要更新。 Yang pertama yaitu doktrin ya, doktrin iman itu perlu menghadapi pembaharuan. 第二个层面呢是在生活教会的生活呢这个层面需要更新。 Yang kedua yaitu harus ada pembaharuan di dalam kehidupan. 在改教的时候， Pada waktu mengadakan reformasi, 在教义方面经历很大的更新。 di dalam doktrin iman itu mengalami reformasi yang begitu besar. 这叫做5个唯独， Ini disebutnya 5 hanya. 唯独圣经。 Yang pertama hanya Alkitab. 圣经是绝对的权威。 Karena Alkitab itu adalah yang paling benar. 第二样， Yang kedua, 唯独恩典， hanya anugerah. 不是靠其他的，是神的恩典给我们。 Itu bukan mengandalkan yang lain, namun itu adalah anugerah yang datang daripada 第 Allah. 3样，唯独基督。 Yang ketiga, itu hanya Kristus. 第4样，唯独靠信心，不是靠我们的行为。 Yang keempat, itu hanya iman, bukan mengandalkan perbuatan kita. 第5样是说，唯独神得着一切的荣耀。 Yang kelima, yaitu sola deo gloria, yaitu hanya karena Tuhan yang dimuliakan. 所以这5个绝对呢，唯独呢，我们必须要
常常读圣经，让圣经光照我们。 Maka dari 5 hanya itu, biarlah hanya Alkitab saja yang dapat memberikan pencerahan kepada kita. 第二方面呢， Yang bagian yang kedua, 生活层面的这个更新。 itu di dalam aspek dalam kehidupan yang perlu diperbaharui. 亲爱的各位， Saudara-saudara kekasih, 信仰和生活必须要一致。 iman dan kehidupan itu harus satu. 一张纸有两面， Ibarat selembar kertas dia memiliki 2 muka. 你不能说我要这一面，我不需要这一面。 Kamu nggak bisa bilang saya maunya muka yang ini dan tidak mau yang 我 itu. 只要有信仰就已经够了，不必讲行为的问题。 Saya kalau memiliki iman kepercayaan sudah cukup, nggak perlu bicara tentang perbuatan. 或者有的人反过来说，我只要有行为呢，不需要信仰，不必这样头痛，就没有问题了。 Sebaliknya mungkin ada orang mengatakan yang penting saya memiliki perbuatan, ya iman itu tidak usah tidak apa-apa. 亲爱的各位， Saudara-saudara 生活 kekasih, 方面需要更新， di dalam kehidupan itu perlu ada satu reformasi. 教义需要更新，生活需要更新，这两方面必须要同时走。 Iman dan kehidupan itu perlu diperbaharui sehingga 2 hal ini harus berjalan berbarengan. 不能这个缺少一样。 Tidak boleh kekurangan satu. 耶稣曾经责备假冒伪善的文士法利赛人。 Tuhan Yesus itu pernah menegur ahli Taurat dan orang Farisi. 他们是好的老师， Mereka adalah guru-guru yang baik. 耶稣说他们所教的你就行出来。 Apa yang Yesus berkata, apa yang mereka ngajarkan itu kamu jalankan. 但是耶稣在马太福音第23章，在那里我们一直看见到耶稣说假冒伪善、假冒伪善、假冒伪善、假冒伪善的人啊。 Namun di dalam Matius 23 kita bisa melihat bahwa Yesus berulang-ulang mengatakan bahwa kamu itu adalah orang-orang yang munafik. 他们有好的信仰， Mereka memiliki iman yang 但是 benar, 他们没有好的生活。 tapi mereka tidak memiliki kehidupan yang 耶 memadai. 稣就称他们是假冒伪善的文士法利赛人。 Maka Yesus menyebut mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. 好，我们现在一同来看罗马书第12章第1节到第2节。 Mari kita akan melihat surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. 在这里说，我先读罗马书12章第1节到第2节。所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 在这里，我们先思想一下，保罗劝导的对象是谁呢？ Dari sini coba kita memikirkan sejenak, sesungguhnya objek yang dinasehati oleh Rasul Paulus itu sesungguhnya siapa? 保罗说：“弟兄们， Di sini Rasul Paulus mengatakan saudara-saudara. 谁是弟兄们呢？ Siapakah saudara-saudara itu? 那就是神的儿女，已经信了耶稣，他们领受保罗的劝导。 Itu adalah anak-anak Tuhan, mereka yang sudah menerima segala pengajaran dan nasihat daripada Rasul Paulus. 若是你今天还没有信耶稣的话， Jikalau hari ini engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus, 你就不归在
这一方面的人。 maka engkau tidak termasuk di dalam yang disebutkan ini. 你不是在基督里面成为一家人，成为弟兄姊妹。 Maka engkau bukan termasuk di dalam satu keluarga besar yang disebut sebagai saudara-saudara. 所以奉劝大家，今天呢，我们还没有信耶稣的，我们一同来信耶稣，让我们有把握成为神的儿女。 Maka dari itu saya juga mengharapkan supaya kita yang hari ini belum percaya kepada Yesus, marilah kita sama-sama masuk di dalam satu keluarga besar di dalam Kristus. 好，我们一同来思想，在第12章第1节呢，头一句话就说“所以”。 Maka kita perlu untuk belajar daripada ayat yang pertama, maka pembukaan ayat pertama itu dikatakan karena itu. 特别强调这里讲，所以我以神的慈悲劝你们。 Maka dikatakan di sini karena itu dengan kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. 这里讲到有所以呢，就因为前面因为。 Kalau di sini dikatakan karena itu ada sebabnya, yaitu kita harus kembali melihat yang di bagian di depan itu ada karena. 因为什么呢？ Karena apa? 因为罗马书第1章到第11章所讲的，所以这里说所以。 Maka ini menunjuk kepada surat Roma dari pasal pertama hingga ke-11, maka dikatakan karena itu. 你看见到第1章到第11章讲什么东西呢？ Kamu memperhatikan enggak dari pasal 1 sampai ke-11 apa yang dibicarakan? 第一样特别强调，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Yang pertama khususnya menekankan bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan 全 kemuliaan 世 Allah. 人都犯了罪，没有例外的，没有罪恶的。 Itu seluruh umat manusia di dunia ini tidak ada satu yang tidak berdosa. 所以你今天是罪人，我今天也是罪人， Maka hari ini kalau aku adalah orang berdosa, engkau juga adalah orang berdosa. 没有一个例外的。 Tidak ada terkecuali. 这里说世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀，这是第一件。第二件呢？ Satu tadi dikatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka yang poin kedua, 罗马书第6章23节， surat Roma 6 ayat 23. 在哪里告诉我们罪的工价就是死，唯有神的恩赐在耶稣基督里面乃是永生。 Roma 6 ayat 23 memberitahukan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut. Hanya karena anugerah Tuhan, yaitu hidup yang kekal yang dapat memberikan kekekalan kepada 因 manusia. 为罪的工价就是死， Maka upah dosa itu mati. 所以我们都要完全死。 Maka kita semua itu harus mati. 但是到这个地方吗？ Tapi sampai bagaimana? 没有，圣经告诉我们，唯有神的恩赐在耶稣基督里面乃是永生。 Tidak ya, hanya Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di dalam anugerah daripada Yesus Kristus itu adalah hidup yang kekal. 在这里说罪的工价就是死，是什么意思呢？ Apa maksud arti daripada upah dosa adalah maut? 第一样， Yang pertama, 灵的死。 maka kematian secara rohani. 我们看一下亚当夏娃，当他们犯罪了以后， Mari kita lihat ketika Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam 在 dosa. 创世纪第3章告诉我 Di 们， dalam Kejadian pasal 3 memberitahukan 通 kita 常神到园中去和亚当夏娃谈话，但是这一次呢，神找不到他们。 pada biasanya ketika sore hari Allah berada di dalam taman itu berbicara-bicara dengan Adam dan Hawa. Tapi saat itu tidak ada. 为什么找不到他们呢？
Kenapa Allah mencari mereka dan tidak mendapatinya? 亚当就回答上帝说 Maka Adam menjawab kepada Allah. 我们2个人听见神的声音呢，就藏在树木中躲避上帝，我们害怕。 Kami berdua ketika mendengar suara Tuhan, maka kami sembunyi di bawah pepohonan karena kami takut. 通常呢，和上帝谈话， Biasanya mereka bisa ngobrol-ngobrol dengan 但是 Tuhan. 现在他们不敢和上帝谈话了。 Sekarang mereka tidak berani lagi untuk ngobrol dengan 为什 Tuhan. 么呢？ Kenapa? 灵性死了， Karena rohani mereka mati. 与神隔绝了， Karena mereka sudah terpisah dengan 这是 Allah. 灵死。 Ini adalah kematian rohani. 第二样， Yang kedua, 身体的死。 kematian secara fisik. 当我们看见到上帝创造人的时候， Pada waktu kita melihat ketika Allah menciptakan manusia, 人就成为有灵的活人。 maka manusia itu disebutlah sebagai manusia yang punya nafas hidup. 但是在创世纪第5章哪里告诉我们， Tapi di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 memberitahukan kepada 亚 kita, 当死了， akhirnya Adam juga mati. 其他的也死了， Yang lain-lainnya juga mati. 他们经历到身体的死。 Mereka mengalami kematian secara tubuh. 亲爱的各位， Saudara-saudara, 身体的死 kematian daripada tubuh 经历到灵的死， juga mengalami akan kematian 这是 rohani. 永远的死，永远与神隔绝的。 Maka itu disebutlah kematian yang kekal, yaitu terpisah dengan Allah. 这是罪的工价。 Ini adalah karena upah dosa. 但是若是到这个地方呢，我们就没有盼望了。 Kalau hanya sampai di situ, maka kita tidak ada pengharapan. 我们看见到什么呢？ Apa yang kita lihat? 神的恩赐在耶稣基督里面乃是永生。 Maka yang kita lihat bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ada anugerah hidup yang kekal. 感谢上帝给我们第3样永远的生命。 Puji Tuhan, karena kita diberikan kehidupan yang kekal. 这永远的生命透过谁给我们？怎么样给我们呢？ Nah, kehidupan kekal ini melalui siapa bisa diberikan kepada kita? 给透过耶稣基督的代赎，被钉十字架，为我们死，来把我们的罪偿还。 Yaitu hidup kekal melalui kematian Yesus Kristus yang sudah menggantikan kita dipantek di atas kayu salib. 第4样， Yang keempat, 耶稣做了这一切， setelah semua yang 我 dilakukan 们 oleh 怎么样 Yesus, 领受从神那里给我们的永远的生命呢？ lalu kita bagaimana bisa menerima kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah? 因信称义， Dengan dibenarkan karena iman. 我们伸出信心的手， Pada waktu kita mengulurkan tangan yang beriman, 接受耶稣基督为我们代赎，为我们偿还这些罪债。 kita terima Yesus yang sudah menggantikan kita segala dosa-dosa kita. 他已经替我们死，我们接受这个事实呢，我们就成为义人，是因信被称义，得与神和好。 Dia mati sehingga menggantikan kita. Akhirnya kita bisa berdamai dengan Allah. 第5样， Yang kelima, 当我们读到罗马书第11章36节， pada waktu kita membaca surat Roma 11 ayat 36, 在哪里告诉我们，我们可以把荣耀都归给神？ di situ dikatakan kita dapat mengembalikan kemuliaan kita 我们 kepada 本来 Allah. 与神为仇敌的， Tadinya kita adalah musuh dengan 但 Allah. 是神这个时候给我们成为他的同工。 Tapi saat ini Tuhan menjadikan kita itu sebagai rekannya. 在罗马书3章23节，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀 Di。Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan 但是 Allah. 在罗马书第11章第36节， Namun di Roma 11 ayat 36我们可以把荣耀尊贵都归给神。 kita dapat mengembalikan segala pujian dan kemuliaan hormat hanya kepada 我们 Allah. 与神同工，
kita bisa bermitra dengan Tuhan. 这全是神的恩典。 Semua itu adalah karena anugerah. 所以呢，保罗说：“所以弟兄们，我以神的慈悲、神的恩典、神的怜悯劝你们。” Maka di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu saudara-saudara, dengan segala kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. 我们看见到保罗在这个地方给我们这个教导圣经的教导。 Dari sini kita dapat melihat bahwa Paulus memberikan pengajaran dari Alkitab kepada kita. 他不是单单讲到圣经信仰的问题， Dia bukan saja hanya membicarakan tentang iman daripada iman saja. 但是我们也看见到扫罗呢变成保罗，他把亲身的经历在使徒行传第9章讲出来。 Namun kita juga dapat melihat dari Kisah Rasul 9 bahwa tadinya Paulus itu adalah Saulus, sehingga bisa dia mengalami sendiri akan pertobatannya. 他带着一般的人 Dia membawa teman-temannya, 要到大马士去 dia menuju ke Damsik 抓基督徒， untuk menangkap orang Kristen. 他心很恨这些基督徒。 Dia sangat-sangat benci kepada orang Kristen 那个时候， pada waktu itu. 忽然间在这一种的光景里面，神呼召他，神拯救他。 Pada waktu itu, tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan menyelamatkan dia. 他就告诉他们说：“这是我的经历啊！” Dia memberitahukan kepada orang lain bahwa itu adalah pengalamanku. 不但这样，我们看见到《使徒行传》第27章，保罗呢又在见证这一件事情。 Bukan itu saja, kita dapat melihatnya di Kisah Rasul pasal 27 bahwa Rasul Paulus kembali menyaksikan pengalaman dia. 他见证耶稣基督， Dia menyaksikan Yesus Kristus. 在哥林多前书第15章第10节， Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, 他结论说 dia menyimpulkan,：“ 我今天成了何等样的人，都是基督的恩才成的。” hari ini jikalau aku sudah menjadi orang yang bagaimana, itu adalah semua kasih karunia daripada Allah. 亲爱的各位， Saudara-saudara, 哎呀，保罗想到自己蒙神这样大的恩典，这样大的慈悲， pada waktu Paulus memikirkan dirinya sendiri itu bahwa Allah memiliki kemurahan yang luar biasa itu, 他采取什么行动呢？ apa yang dia ambil tindakan? 他说：“献上自己，当作活祭。” Dia mengatakan mempersembahkan diri sendiri sebagai korban hidup. 祭物是被杀的， Sesungguhnya korban itu harus dibunuh dulu. 但是对一个耶稣的人， Namun untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, 他把自己的主权都放下来， dia telah menyerahkan ke dirinya sendiri 他 itu 在 ya. 神面前看自己死了， Dia menaruhkan diri sendiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang sudah mati. 他把自己献上当作活祭。 Maka dia mempersembahkan dirinya sendiri itu sebagai korban yang hidup. 在这里我们看见到有2样他献上的， Di sini kita dapat melihat ada 2 hal yang ia persembahkan. 第一样他说什么呢？ Yang pertama apa yang dikatakan? 不要效法这个世界。 Jangan menyerupai dunia ini. 过去我效法世界， Dulu saya memang menyerupai dunia 过 ini. 去我还没有信耶稣的时候， Pada waktu aku belum percaya kepada Yesus, 我活在罪当中。 saya hidup di dalam dosa. 但是呢， Tapi 第二样， yang kedua, 他说心意更新而变化。 yang kedua dikatakan bahwa hati atau hidup yang sudah diperbaharui. 在这一节圣经讲什么东西呢？ Di bagian firman Tuhan ini apa yang 什 dibicarakan? 么是心意呢？ Apa yang disebut sebagai hati? 心意是里面的生命啊， Hati itu adalah kehidupan yang ada di dalam. 已经接受耶稣的生命，那是圣洁的生命，那是慈爱的生命，
在我的心里面。 Itu adalah hidup yang ada Kristus, hidup yang sudah diperbaharui, yang sudah terima Yesus. 经过更新以后呢，就变化，变成外面的生活。 Sehingga lewat pembaharuan yang ada di dalam itu, sehingga bisa menampakkan kehidupan yang ada di luar. 过去活在世界里面， Dulu hidup di dalam dunia, 现在就不同了。 sekarang sudah beda. 亲爱的各位， Saudara-saudara 我们 terkasih, 看见到保罗讲两样的东西。 kita dapat melihat bahwa Paulus mengatakan dua hal di dalam 不 Alkitab. 要再效法世界，虽然中文没有讲在，但是在其他的翻译本里面都有告诉我们，不要再效法这个世界。 Ya, di dalam bagian ini dikatakan kalau terjemahan Mandarin itu memang tidak ditambah dengan kata lagi. Tapi di dalam terjemahan yang lain dikatakan jangan lagi kamu menyerupai akan dunia ini. 过去呢，我活在这个世界里面， Yang dulu kalau saya udah hidup di dalam dunia ini, 我效法世界， saya juga mengikuti 但是 akan 现在 dunia. 我已经信了耶 Tapi 稣， sekarang saya sudah percaya kepada Yesus. 我就不同了， Beda sudah. 我不可以再效法这个世界了。 Tidak boleh lagi sekarang saya menyerupai dunia. 那么世界是什么呢？ Sebenarnya apa sih itu dunia? 是不是告诉我们说，好，我既然信了耶稣，我就离开这个世界吧？ Ya mungkin ada orang berkata begitu, ya baiklah. Ya sekalipun aku sekarang udah percaya kepada Yesus, ya aku meninggalkan saja dunia ini. 不是这个意思。 Bukan maksud 那么 begitu. 世界是什么意思呢？ Sebenarnya yang sesungguhnya apa sih maksud daripada dunia? 世界是肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。 Dunia itu adalah mencakup segala sesuatu yang berasal daripada hawa nafsu, nafsu mata, kebanggaan di dalam hidup ini. 这是记载在约翰一书第2章15到16节。 Nah, itu tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 15 sampai 17. 比方说，我们今天看见到这个世界， Contohnya ya, kalau hari ini kita menilai dunia ini, 三妻四妾、 ada 3 istri dan 4 selir, 淫乱、 ada perjinahan, 污秽、 ada kenajisan, 拜偶像， ada penyembah berhala. 这一切都是世界的东西。 Semua ini adalah barang-barang dunia. 这一切不是由神而来的。 Ini bukan berasal daripada Allah. 所以，我们今天基督徒呢，已经成为神的儿女，不要再效法这个世界。 Makanya hari ini kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, jangan lagi kita menyerupai dunia ini. 我们以世俗为友，意思是我们以神为仇敌。 Kita harus ya menjauhkan dunia ini dan kita harus bisa bermusuhan dengan dunia 我们 ini. 信耶稣，成为神的儿女， Karena kita percaya Yesus, kita menjadi 我们 anak-anaknya. 成为神一家的人。 Kita menjadi orang yang di dalam keluarga 但是 Allah. 为什么我们以神呢为仇敌呢？与他相这个仇恨呢？ Kenapa kalau kita udah jadi satu keluarga kita harus bermusuhan dengan Allah? 不要再效法这个世界， Jangan lagi kita menyerupai dunia. 不要再崇尚这个物质 Jangan lagi kita menjadi orang yang materialistis. 名利地位啦，但是忽略了与神的关系、灵性的侍奉。 Segala nama, posisi, kedudukan, jangan sampai kita mengabaikan pelayanan perkara kerohanian. 在约翰一书第2章15到16节， Di dalam surat Yohanes 1 pasal 1 pasal yang keduanya ayat 15-16, 不要爱世界和世界上的事。 jangan mencintai perkara dunia dan yang ada di dalamnya. 人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。 Jikalau kita mengasihi dunia, maka hati yang mengasihi Bapa itu tidak ada. 我们拥有房子没问题， Kalau kita punya bangunan, gedung, nggak 我 masalah. 们拥有很漂亮的车子没有问题。 Kalau kita punya kendaraan yang baik, nggak masalah. 但是若是我们的心呢，被这些东西所抓住了，使我们
不能没有这些东西的时候，我们是贪爱这个世界，这就是大问题了。 Kalau kita sudah dipengaruhi oleh barang-barang itu, bahkan kalau kita merasakan tidak memiliki benda-benda itu, kita merasakan sepertinya tidak enak, maka itu namanya kita sudah duniawi. 在圣经里面没有告诉我们，金钱、权柄是不好的。 Di dalam Alkitab itu enggak memberitahukan kepada kita bahwa kalau keuangan, harta, benda, kekuasaan itu tidak baik, enggak ada. 那一些都是中性的东西。 Semua itu adalah bisa kita pakai punya. 但是问题在什么地方呢？ Namun permasalahannya di mana? 就是在提摩太前书第6章第10节所讲的， Itu terletak di dalam surat 1 Timotius 6. 哪里说贪财是万恶之根？ Di sana dikatakan orang yang tamak uang itu adalah akar daripada segala kejahatan. 啊，我们爱财啊，爱得要命啊！我们不要上帝，我们爱这些财富。 Wah, kita begitu mencintai materi, harta ya, sampai kelewatan sehingga kita tidak mau lagi kepada Tuhan. 不要崇尚这个世界的物质。 Janganlah kita materialistis terhadap benda-benda yang ada di dalam dunia. 我们忽略了灵性与神的交通与神的关系。 Kita telah mengabaikan hubungan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. 你不要崇尚最终之乐，而被罪所捆绑。 Janganlah menyembah kenikmatan dosa, bahkan kita bisa dibelenggu oleh dosa. 亲爱的各位， Saudara-saudara yang terkasih, 不臭魔鬼撒旦用最终之乐把人捆绑住。 wah tidak heran ya kalau iblis itu dia memakai segala nikmatan dosa itu untuk membelenggu kita. 所以有许多人被拉去了， Maka ada banyak orang ditarik olehnya. 因为罪里面有乐啊。 Karena di dalam dosa itu ada kenikmatan. 但是要记得，这个最终之乐呢是暂时的，不是永远的。 Ingat loh saudara-saudara, kenikmatan di dalam dosa itu bukan yang selamanya, itu yang jamak, itu yang sementara. 那是暂时的， Itu sementara, 不是永恒的。 bukan yang selamanya. 所以不要享受最终之乐， Janganlah untuk menikmati dosa. 暂时最终之乐带来永恒的心灵的痛苦。 Jangan sampai kita menikmati akan kenikmatan dosa sehingga kita akan mendatangkan segala penderitaan. 第二样， Yang kedua, 只要心意更新而变化。 berubahlah oleh pembaharuan budi. 从里面更新，先更新， Nah, itu pembaharuannya itu terjadi dari dalam, 而产生变化， akan menimbulkan perubahan. 那就是外表的生活。 Itu adalah kehidupan secara di luar. 我们信耶稣， Kita yang percaya kepada Yesus. 我们里面生命改变， Di dalam kita itu ada Roh Kudus yang mengubah kita. 就在我们外面的生活表现出来。 Itu bisa kita lihat dari kehidupan kita yang dari luar. 不是外面的好，里面的不好，没问题，不是这个东西。 Bukan maksudnya kalau luar itu baik, dalamnya tidak baik, bukan itu. 耶稣曾经讲过， Yesus pernah berkata 马太福音第23章25节， di dalam Matius 23 ayat 25， ayat 25, 在哪里说？ di situ dikatakan 这些文士法利赛人，这是宗教的领袖呢，他们好像粉色的坟墓。 mereka itu ya, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu ibarat seperti kuburan yang dikapur dengan begitu bersih, begitu putih. 外面很漂亮， Luarnya itu cakep, 但是在里面什么东西呢？ tapi yang ada di dalam itu apa? 死人的骨头， Itu semua tulang belulang orang yang udah mati. 一切的误会。 Semua kenajisan. 亲爱的各位， Saudara-saudara terkasih, 不要变成外面好看，里面充满误会。
Janganlah kita menjadi orang yang di luarnya nampak bagus, tapi di dalamnya penuh dengan segala kenajisan. 我们应该里面呢是以神的旨意为我们的标准。 Kita harus memiliki di dalam diri kita itu sebagai standar yang berkenan kepada Tuhan. 这个神的旨意在我们里面成为标准了，就在我们的生活外面呢就表现出来。 Nah, standar yang berkenan kepada Allah yang ada di dalam kita itu lewat hidup kita sehari-hari itu dinampakkan keluar. 当里面改变产生外面的改变的时候，我们就可以验证什么是神的旨意。 Maka kalau dari kehidupan kita yang mengalami satu perubahan itu yang membuat di luar kita menjadi baik, itulah yang disebut ada satu pembaharuan. 我们就可以验证神的旨意是善良的。 Kita dapat menyaksikan bahwa anugerah Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. 是公义的， Itu adalah yang adil. 是真实的， Itu adalah yang benar, 是圣洁的， yang kudus, 是慈爱的， yang penuh dengan 是美 kemurahan, 好的。 yang baik sekali. 我们可以验证神的旨意是纯全的、纯正的、完全的、正确的。 Maka kita dapat menyaksikan bahwa anugerah Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah yang sempurna, yang terbaik. 当我们经历到这一些的时候， Pada waktu kita mengalami semuanya ini, 我们就可以验证什么是神所需要的。 maka kita dapat menyaksikan apa yang disukai oleh Tuhan. 不要效法世界， Jangan menyerupai dunia. 只要心意更新而变化。 Bahkan harus dibaharui hidup budimu. 这两样都需要在我们的生活里面。 Dua hal ini perlu ada di dalam kehidupan kita. 当你去看医生的时候， Pada waktu kita pergi ke dokter, 医生说你血压高， dokter mengatakan kamu darah tinggi. 你不要吃这个，不要吃这个，不要吃这个， Jangan makan ini dan itu ya. 你要吃这个，只要吃这个， Bahkan engkau harus makannya yang ini dan itu. 不要吃，要遵行。 Ya, kalau dikatakan jangan makan yang ini, kamu harus menurutinya. 要吃的要遵行。 Yang bisa dimakan, yang boleh dimakan, kamu juga harus menurutinya. 同样，圣经里面告诉我们， Sama di dalam Alkitab memberitahukan kepada 神 kita 对他的儿女说 apa yang dikatakan Allah kepada anak-anaknya. 不要效法这个世界，不要。 Jangan kamu menyerupai dunia ini. 你要心意更新而变化。 Bahkan engkau harus diperbaharui secara budimu. 你不要的， Yang kamu tidak mau, 你要的， yang kamu mau, 都基于上帝的道、圣经的教导。 itu berdasarkan apa yang diajarkan kebenaran daripada Alkitab. 不要掺杂一些不是神的旨意的东西。 Jangan lagi kamu campur adukkan perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. 亲爱的各位， Saudara-saudara kekasih, 今天呢， hari ini 当我要结束的时候， pada waktu saya mau menutup khotbah ini, 我也要劝导， saya juga mau memberikan nasihat 把保罗的劝导告 juga 诉大家。 melalui apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus untuk memberitahukan kepada kita semua, 也包括我自己， termasuk juga kepada diri 我 saya 们 sendiri. 求神光照提醒我们， Mohon Tuhan memberikan pencerahan untuk menerangin kita. 回去实行， Kita kembali, kita mempraktekkan. 不要当作听到而不行道的神的儿女。 Jangan lagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mendengar dan tidak melakukannya. 单单看镜子就忘了自己本来的面貌怎么样。 Hanya melihat cermin, kemudian dengan cepat sekali kita akan lupa akan muka kita. 今天我们听了这一场道， Hari ini setelah kita mendengar khotbah hari ini, 我们就要看一下，我是不是在这一个道里面，那充满
罪恶的，或者是已经改变的。Hari ini setelah mendengar khotbah, saya harus bisa mengoreksi diri. Apakah saya ini ialah setelah saya mendengar saya adalah orang-orang yang penuh dengan najis, dosa yang di dalam yang belum diperbaharui. 让我们越听到的时候， Supaya kita semakin mendengar firman 我 Tuhan, 们越像主耶稣， kita semakin mirip serupa dengan 我 Tuhan 们 Yesus. 把自己奉献给神， Kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 请你祷告。天父，我们要感谢你，你帮助我们。但愿，我们听了这一篇的道，让我们不要成为听到，成为一个知识而已。但是我们要把我们已经听过了的道，就是神的道，能够刻在我们的心板里面，并且我们把它行出来。主耶稣，有时候我们真的很难要行你的道，因为太多太多的引诱，太多太多的挑战，太多太多的拦阻。主啊，但是当我们说我们要的时候呢，我们就没有理由来拒绝了。所以我们盼望主帮助我们，怜悯我们，在我们剩下的年日，我们不要做一个贪爱世界的基督徒，但是我们要成为一个真正的爱神、爱教会的人。我们恳求主自己恩待帮助，谢谢主耶稣，我们听了你的话，但愿你自己恩待我们。祷告奉靠耶稣的名祈求的，阿们。谢谢何伟慧牧师的正道，蔡玉长传道的翻译，愿神祝福他们的侍奉。回应上帝的话，我们献上一首诗歌，谢谢你。
谢主的带领，今天的聚会到这里结束。愿上帝赐福大家，以马内利，拜拜。